Kita baca pada ayat yang ke-11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Wa idza qila lahum, dan apabila dikata bagi mereka itu. Ini berlaku khilaf di kalangan para ulama, siapakah fa'il, yakni pengucap bagi perkataan tersebut. Wa idza qila, karena qila adalah sirah majhul. Asalnya qala, kemudian bila ditukarkan kepada sirah majhul jadi dia qila. Qila, siapa yang kata? Dan apabila dikata bagi mereka itu, siapa yang kata? Berlaku khilaf di kalangan ulama, siapa fa'ilnya. Fa'ilnya, Al-Imam As-Sawi rahimahullah menakalkan bahawa ada yang berpandangan bahawa fa'ilul qaul yang menyebutkan tadi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini wa idza qila lahum, Allah yang mengatakan. Ini wa idza qala Allahu lahum. Dan sebahagian lagi berpandangan bahawa fa'ilul qaul itu ialah Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditakdir dia wa idza qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahum, serta para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Jadi itu fa'il kepada qila ataupun qala tadi. La tufsidu fil ardi, jangan kamu buat fasad dalam bumi dengan kufur dan bantah daripada beriman dan membinasa harta orang. La tufsidu fil ardi. Sebelum kita bincang yang ni, kita tengok dulu, sebab ni ada waw. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi. Waw ni huruf apa? Huruf ataf. Dia ada sambung. Sambung dengan apa? Kena tengok balik sebelum dia. Saya tulis ni, sebahagian ulama mengatakan bahawa ayat ini ataf kepada yakzibun. Jadi kata, tengok yakzibun di mana? Yakzibun ayat ke bawah. Ayat yang ke-10. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum azabun alimun bima kanu yakzibun. Kemudian wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi. Jadi dia gabung ataupun dia ataf kepada yakzibun. Maka takdirnya kita baca macam mana? Kalau ikut dia ataf, seolah kita baca wa bima kanu idza qila lahum la tufsidu. Sebab dia gabung dengan dua tu. Walahum azabun alimun bima kanu yakzibun wa bima kanu idza qila lahum la tufsidu fil ard. Jadi dia punya maksud, dengan barang yang ada mereka itu apabila dikatakan kepada mereka janganlah berbuat kerosakan. Jadi bagi mereka itu azab yang pedih. Dengan apa? Dengan sebab pendustaan yang mereka lakukan, dan dengan sebab ucapan mereka bila ditegur jangan melakukan fasad di muka bumi, maka mereka mengatakan innama nahnu muslihun. Dengan sebab dua tu. Jadi bukan mereka diazab oleh Allah, golongan munafik ini, hanya kerana yakzibun, kerana mereka menipu, tapi juga kerana mereka mengaku bahawa mereka melakukan kebaikan, pada hakikat mereka menipu. Jadi dua kesalahan yang mereka lakukan. Itu kalau waw tadi ataf kepada yakzibun. Satu pandangan lagi kata dia ataf kepada yaqul. Tak mana yaqulu? Wa minan nasi man yaqulu amanna billah. Ayat 8. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Kemudian ayat yang seterusnya juga, wa minan nasi man idza qila lahum la tufsidu fil ardi. Jadi ada di kalangan manusia. Siapa manusia ni? Munafiqin. Yang yaqulu amanna billah, yang mereka ini mengatakan bahawa kami beriman kepada Allah dan beriman dengan hari akhirat. Wa ma hum bimu'minin. Tapi mereka tidak beriman pun hakikatnya. Dan siapa lagi mereka ini? Wa minan nasi man idza qila lahum.
Dan mereka ini juga adalah orang yang bila dikata kepada mereka jangan buat kerosakan di muka bumi, maka mereka menjawab, sesungguhnya kami ini melakukan kebaikan. Jadi dua maksud. Maknanya ayat ni kembali disambung dengan mana? Sama ada disambung dengan yakzibun ayat ke-10 atau disambung dengan yaqulu pada ayat yang ke-8. Ini faedah lughah. Kalau kita mengaji lughah Arabiah, itu penting untuk kita nak kembalikan balik sambungan dia di mana. Ini disebut dalam kitab Hasyiah Al-Imam Syekh Zadah bagi tafsir Al-Baydawi rahimahullah. Kemudian Allah Ta'ala kata, la tufsidu fil ardi. Jangan kamu buat fasad dalam bumi. Fasad yang macam mana yang mereka buat? Dengan kufur dan bantah daripada beriman dan membinasa harta orang. Dan kemudian perkataan dengan kufur yang disebutkan oleh Syekh tadi, jangan kamu buat fasad dalam bumi dengan kufur. Maksud dengan kufur tadi, itu penerangan kepada sebab kerosakan yang dilakukan oleh mereka. Maksudnya bila sebut jangan buat kerosakan, kerosakan tu macam mana? Dengan kufur. Itu sebab dia, iaitu dengan cara kamu buat kufur dan dengan kamu membantah daripada beriman kepada Allah dan Rasul, dan juga kamu membinasakan harta orang. Jadi di sini kita tengok bahawa kerosakan yang dilakukan oleh golongan munafik ini berkait dengan semua aspek. Yang pertama berkait dengan i'tiqad. Mereka bantah dengan Allah dan Rasul. Yang kedua, mereka akan melakukan kerosakan pada bentuk yang zahir. Zahir depan mata kita pun dia buat kerosakan. Tapi dia kata dia buat kebaikan. Itu kata Syekh Ratib Nabulsi rahimahullah, sifat orang munafik ni daqiqah jiddan, kata dia, sangat halus. Dan mereka kadang-kadang tak sedap kata mereka ni buat jahat. Ada yang jenis tu. Sebab tu disebut oleh Allah Ta'ala, ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Bila mereka tak sedap, mereka ingat mereka buat baik. Mereka rasa ni buat baik dah. Kalau boleh lawan dengan agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bagi mereka ni kebaikan besar bagi mereka. Kena terang fasadnya agama Islamnya, kena gitu seolah-olah. Mereka punya pandangan. Dan mereka kata ni kebaikan besar. Kami ni hanya nak islah, kami nak kebaikan kepada umat kononnya. Akhirnya rosak habis umat dan mereka tak sedar. Ada rosak yang mereka lakukan pernah sekali di Australia dulu. Pernah dengar ada kes anjing lembu gila. Dulu orang pakai makan daging, kata daging lembu gila. Kenapa jadi lembu gila? Ini kerana sikap orang-orang manusia ni yang gila, sampai lembu jadi gila. Mereka buat apa? Mereka bagi makan kepada lembu dengan makanan yang bercampur dengan daging bangkai, al-jiaf, dan juga darah yang mujammad, darah yang dah dibekukan, dicampur dalam makanan. Kemudian daging-daging binatang yang bangkai dikumpul, dihancurkan, dibuat makanan binatang, dibagi lembu makan di Australia. Hampir 11 million lembu terpaksa ditembak mati kerana jadi lembu gila, penyakit. Dan kerugian lebih kurang 33 million pound sterling. Ini disebut oleh Syekh Ratib Nabulsi dalam kitab tafsir beliau. 11 juta lebih, 11 million. 11 million lembu terpaksa dibunuh. Kenapa? Kerana kerosakan yang dilakukan oleh manusia. Kerana fasad yang dilakukan oleh manusia, kerana mereka tak berfikir tentang kebaikan untuk umat. Yang baik hanya untuk poket mereka. Yang nak adalah untuk kebaikan kehidupan mereka semata-mata. Fasad. Banyak fasad yang mereka lakukan. Jadi fasad mereka bila disebut tiada kamu berbuat fasad, apa di mana sini? Dan membinasa harta orang. Binasa harta orang termasuk bi'ah. Sebab tu di antara sifat muslimin beza dengan sifat munafikin. Sifat muslimin sifatnya adalah memperbaiki. Sifat muslim adalah sifat membaikkan keadaan. Yang muslim hanya dia melihat kepada kebaikan. Beza dengan munafikin. Munafikin yang dia fikir hanyalah kerosakan. Dia akan lakukan kerosakan, dia akan buat benda-benda yang tidak baik. Hatta kepada bi'ah sekalipun, hatta kepada ni suasana dan juga persekitaran pun mereka akan rosakkan. Itu dia tak kisah. Yang penting keuntungan.
Ini sikap daqiqah, kata Al-Imam Syekh Ratib Nabulsi, bahawa ini sifat munafikin, ini sifat yang sangat halus, yang sangat licik, sehingga kesemua benda mereka akan rosakkan dengan nama Islam. Dengan nama Islam. Yang tu kalau dirosakkan dalam bentuk bi'ah, ni dihancurkan hutan, dihancurkan ekosistem umat. Lepas tu Maulana Syekh Ali Jum'ah hafizahullah ta'ala ada karang kitab berkenaan dengan hifzul bi'ah, menjaga bi'ah. Karena ni sifat muslim. Sifat mukmin yang sejati adalah mereka mengambil perhatian tentang bi'ah. Penjagaan tentang persekitaran yang baik, ini adalah sifat muslim. Kebersihan yang dijaga dan sebagainya. Maka ini sifat muslim. Orang dia rasa heran, kenapa kalau pergi ke negara luar lebih bersih daripada di negara Islam? Tandah-tandah di masjid lebih teruk daripada tandah yang ada di tempat-tempat orang bukan Islam. Kenapa jadi macam tu? Karena tidak beramal, tu je jawapan dia. Karena tak beramal. Nak kata depa golongan bukan Islam beramal dengan Islam, mereka tak beramal dengan Islam. Mereka lakukan kerana gharad duniawi yang mereka inginkan. Profesor Dr. Wan Suhaimi, saya pernah dengar dia cakap. Dia kata, orang tanya dekat dia, kenapa di Jepun lebih cantik daripada di Malaysia? Daripada di Mesir, daripada negara Arab yang lain. Jadi Mesir lah. Mesir dia tengok kotak apa semua kali ni kan. Dah duk pergi duk cari kotak. Jumpa kotak. Buat cari hak yang elok-elok kan. Kita masuk laut, selam dalam laut nak cari permata. Kita tak heran dah dengan segala bentuk karang-karang yang ada dalam tu, kita tak heran. Yang kita nak cari permata tu. Duk kalut tengok tang karang, terupa tang permata, habis bawa balik karang kan. Betul tidak? Dah pergi ke Mesir tengok hak tu. Memang balik cerita yang tu. Cuba pergi Mesir cari ulama dia, cari masyayikh dia. Bila komplain pula, dia kata takkan masyayikh dia tak tegur. Kalau tegur pun kalau tak mau ikut, nak buat macam mana? Jenuh, takkan nak pergi ke rumah, nak pergi goncang mereka suruh pergi buang sampah pergi elok. Mesir pernah jadi negara Paris yang kedua. Paris dipanggil Paris Timur Tengah. Mesir, Kahirah dulu pernah dapat anugerah. Tahun berapa sebelum Mubarak. Zaman Sultan zaman Raja Farouk. Pernah dapat anugerah. Bila ditanya kepada Dr. Wan Suhaimi, tanya kenapa macam tu? Di Eropah mereka boleh jaga kebersihan dengan baik. Adakah mereka lebih beramal dengan Islam daripada orang Islam sendiri? Dr. Wan Suhaimi kata, tak apalah. Yang masalah berkaitan dengan pengamalan tu, kita tak nak kata apa. Yang tu kena diri masing-masing. Kena beramal dengan apa yang kita pelajari. Dan kita mengaji tentang kebersihan. Dalam hadis, walaupun hadis dhaif disebut, kata Nabi SAW mengatakan, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Ada riwayat sebut, innallaha nadhifun yuhibbun nadhafah. Hadis dhaif, hadis dhaif. Di hadis innallaha jamilun yuhibbul jamal, satu hadis lagi disebut innallaha nadhifun yuhibbun nadhafata. Allah nadhif dan Allah menyukai kebersihan. Allah suka dengan benda tersebut, tapi dah tak dibuat, tak diikut oleh orang. Nampak macam mana? Kata Profesor Wan Suhaimi, dia kata kenapa di Eropah cukup jaga? Jawapan ni saya tak pernah dengar. Sekarang juga jawapan ni boleh tahan. Dia kata kenapa di Eropah boleh jaga? Kerana cukai perubatan mereka terlalu tinggi. Cukai perubatan terlalu tinggi menyebabkan mereka terpaksa menjaga kebersihan untuk menyelamatkan diri mereka. Kalau tidak, mereka terpaksa bayar cukai tinggi. Dan kawasan atau bi'ah tempat yang mereka tinggal nanti ni akan menyebabkan jadi masalah, dan orang akan kecam orang yang melakukan keburukan di tempat tersebut. Masa dinaikkan cukai untuk apa? Untuk mengawal manusia, untuk mengawal kerosakan yang mereka lakukan. Dan kita tahu bahawa mereka pengotong sebenarnya. Kita nampak pada persekitaran, kita tak tengok makanan mereka. Duk tengok tanpa persekitaran, kita tengok mereka makan khinzir, makan khinzir, babi adalah makhluk yang kotor. Itu boleh makan, dan mereka boleh tafannun dalam melakukan masakan bagi binatang tu. Masuk dalam YouTube, banyak kalau kita tengok, sampai kita tengok mereka masak binatang tu sampai jadi macam dengan orang panggil apa? Tafannunnya ataupun orang panggil seninya mereka dalam memasak makanan tersebut, sampai orang rasa macam benda tu tidak najis. Sampai macam tu. Betul tidak? Saya pergi ke Spain, tengok mereka gantung binatang tu,
dekat setiap RNR. Masjid surau tak ada. Kita nak berhenti semayang tak boleh. Semayang tepi jalan. Adalah masjid ada di tempat-tempat tertentu. Tapi dah kita dalam perjalanan, setiap singgah tu, mula-mula singgah nak termuntah. Nak masuk dalam tandah nak termuntah. Sebab lalu depan datang tu, gantung 3-4 ekor. Tu hak salai tu. Ada kerak salai buah kat dalam roti. Makan terus. Saya kata Allah Akbar. Tapi selepas seminggu duduk di Spain, tiap kali lalu dah tak rasa apa dah. Jadi biasa. Lepas tu pula tengok apa warna dia tu, dia buat salai kan. Asal macam kambing salai tengok. Lepas tu bahaya lah duduk dalam suasana macam tu, bahaya. Lepas tu bi'ah ni kadang membentuk kita. Bi'ah ataupun dia bagi normalisasi. Dia bagi jadi kita jadi normal. Kita tak apa, biasa. Dan tu yang dilakukan oleh Spain waktu ketika mana mereka mula menawan Cordova, Granada dan sebagainya, tempat di Spain. Yang mula mereka suruh adalah digantung babi di depan pintu rumah orang Muslim sekali. Untuk apa? Untuk dinormalisasikan. Dibiasakan dengan benda tadi. Dipaksa makan benda tersebut. Ada satu novel bagus kalau kata kita boleh baca, Sulasiyat Gharnatah, karangan Radwa Ashur. Bagus novel tu. Sulasiyat Gharnatah. Syekh Ahmad Mamduh, guru saya kata baca kitab ni, kena beli. Saya beli trilogi Gharnatah, Cordova. Ada Indonesia ada terjemah baru bahagian yang pertama. Dia ada 3 bahagian. Bagi Sulasiyat Gharnatah. Bagus kitab tu. Kena baca. Tengok macam mana suasana di Spain pada tahun mereka ditawan oleh kerajaan Sepanyol. Berat. Syekh Ahmad Mamduh waktu dia datang ke sini di Malaysia ni, saya tengok sepanjang perjalanan, waktu rehat saja dia akan buka buku tu baca. Dan dia khatam buku tu di sini. Novel tu. Dia novel. Radwa Ashur tu. Banyak karangan Radwa Ashur, kata Syekh Ahmad Mamduh, beli je. Radwa Ashur ni penulis novel. Orang dia biasa tudung tak pakai. Tapi tulisan dia tentang Islam, masya-Allah, bagus. Dia ada jiwa tentang agama. Baik, tak apa. Balik kepada hak perbincangan tadi. Jadi Syekh Dr. Wan Suhaimi kata, kerana tinggi dia punya cukai. Tak percaya tanya orang Jepun. Di Jepun teruk mereka kena. Untuk bagi negara mereka jadi maju tadi, mereka ditekan. Dan tiap-tiap hari ada bunuh diri. Stres. Setiap hari. Kita walaupun negara kita ni lekeh-lekeh pun. Dan bukan nak suruh kita ni berak merata. Tak. Bukan nak suruh lepas ni jamban lagi kotak. Tidak. Cuma kita kata tu sebenarnya atas kesedaran diri sendiri. Walau tak ditekan oleh kerajaan sekalipun, walau tak dikenakan dengan cukai yang tinggi sekalipun, sebenarnya boleh berubah. Kenapa? Karena Muslim ini sifat dia adalah sifat yang boleh berubah untuk jadi yang lebih baik. Tamam. Ini Ustaz Zainul ada kan? Oh, masya-Allah. Syekh Zainul kita. Daripada Morocco. Kami PhD ya. Saya ambil PhD. Ahlan wa sahlan. Tamam? Jadi ini sifat Muslim. Sifat Muslim boleh berubah sebenarnya. Lepas tu kata Syekh Malik bin Nabi. Malik bin Nabi pernah mengatakan, dia kata apa? Al-insani qabil an yataghayyar. Manusia ni sebenarnya boleh untuk berubah. Kalau tak mau berubah, maksudnya bukan manusia. Bukan sifat manusia yang sebenar. Kerana manusia boleh berubah. Jadi golongan munafik, tujuan mereka untuk apa? Untuk merubah perkara yang baik jadi tidak baik. Ini perangai geng munafik. Yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Innama nahnu qalu innama nahnu muslihun. Sebelum tu dengan kufur dan bantah daripada beriman dan membinasa harta orang. Jadi golongan munafik hakikatnya mereka ini melakukan banyak fasad. Pertama, fasad pada segi i'tiqad. Yang kedua, fasad pada sudut mereka merosakkan bi'ah, merosakkan harta benda, merosakkan segala perkara yang mereka anggap kerosakan tersebut sebagai islah. Dan yang membawa sikap sebegini adalah sikap munafik. Kalau tak munafik pun sikap munafik. Kita tak kata dia munafik mungkin, tapi dia sikap munafikin, iaitu membawa kerosakan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dianggap bila mana melihat umat ini dibid'ahkan dengan perkara yang tak sepatutnya dibid'ahkan, maka ini dianggap islah. Ada bid'ah. Ini bid'ah besar yang dilakukan dalam umat.
Perkara yang tak patut dibid'ahkan, dibid'ahkan. Ajaib. Ni juga fasad. Kita tak kata dia munafik, kita kata ini sifat munafik. Nah, ini sifat orang-orang yang melampau. Sebab munafik ni melampau. Kalau tu saya sebut ni al-fasad. Fasad maknanya apa dia? Khurujus syai' 'anil i'tidal. Itu maksud fasad. Iaitu keluar sesuatu tersebut daripada kebaikan ataupun yang sepatutnya. Batu jalan yang wasati, jalan yang terbaik, keluar mereka daripada jalan tersebut, maka dipanggil fasad. Air kalau masih lagi elok dalam cawan, putih jernih elok, maka air tadi dipanggil air yang baik. Tapi bila mana ditukar, diletakkan dengan sesuatu yang merosakkan air tadi seperti najis, maka dia akan jadi fasad. Maka bila jadi fasad tadi, bila dia berubah daripada keadaan dia yang asasi. Nah, makanan ketika mula dimasak elok, tapi bila mana dia berubah jadi basi, maka dia jadi fasad. Baik, fasad tu bila berubah. Berubah kepada apa? Pada yang tak elok. Tamam? Perempuan kalau kata dia jadi elok bila dia ikut syariat agama Allah Ta'ala. Bila jadi fasad, bila dia ikut rosak dengan ajaran barat dan juga mengikuti jalan-jalan yang tidak diredai oleh syarak, tidak menutup aurat, tidak mengikuti norma agama yang baik, akhirnya jadi fasad. Kenapa? Karena dia lari daripada perjalanan dia yang sepatutnya dia lakukan. Boleh tak? Karena tu boleh kita katakan bahawa fasad itu berlaku bila mana suatu itu keluar daripada kebiasaan atau sifatnya yang asasi. Saya tengah duk buat hasyiah kepada tafsir Nurul Ihsan. Ni baru ayat yang ke-11. Lihat saya duk tulis ni. Sebab tak ada lagi hasyiah bagi tafsir Nurul Ihsan. Tafsir Nurul Ihsan ni saya tengok tafsir yang terbaik, yang lebih kurang dia punya kedudukannya seperti Jalalain, tapi dalam bahasa Melayu. Tapi tak dikhidmati. Ini baguslah ni. Ini Insaniah ada buat khidmat kepada kitab tafsir Nurul Ihsan, dicetak balik, ditahqiq sebahagian nuskhah, tapi tidak lengkap. Hanya diletakkan manhaj kita dan sebagainya. Cuma di dalam ni tak banyak sangat yang mereka lakukan. Tapi baguslah. Cuma diletakkan, dibuat kajian. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pemikiran Al-Imam Syekh Muhammad Said Umar Khatib, dan kemudian kaitan tafsirnya dengan ilmu sufi, kaitan tafsirnya dengan ilmu akidah, dan akidahnya apa. Jadi dibincang dalam mukaddimah. Itu bagus dah, alhamdulillah, khair. Cuma tak dikhidmati pada sudut memahamkan umat tentang perkataan ini. Apa dia? Jatuh apa? Jadi apa ni, perlu kepada khidmat, tapi tak tahu bila nak habis ni. Ni baru satu ayat. Baru satu ayat pun 2-3 hari. Dan nak macam mana ulama dulu syarah. Sebab ramai mensyarah kitab ni, syarah saja, tapi tak dikeluarkan hasil. Doalah moga-moga ni berjalan dengan elok. Kalau kata boleh tulis dengan baik, nanti keluarlah dia punya hasyiah dia. Baik. Dan ayat ini juga menerangkan kepada kita agar tidak melakukan kerosakan di muka bumi. Ini dia sebut la tufsidu fil ardi. Walaupun ayat tadi tuju kepada munafik, tapi orang yang beriman, hatta kalau kepada munafik sekalipun ditegur, maka dia tetap mengambil peringatan agar dia tidak jadi munafik. Nampak? Lepas tu kita sebut ayat ini menerangkan kepada kita agar tidak melakukan kerosakan di muka bumi. Jadi kerosakan tersebut berlaku sama ada kerosakan yang berbentuk i'tiqad atau dalam bentuk zahir yang saya sebutkan tadi. Siapa yang kufur kepada Allah serta melanggar larangannya, maka dia telah melakukan kerosakan di muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mujarrad kufur saya telah melakukan kerosakan. Nampak? Tadi saya jawab tak habis lagi tadi kan. Apa ni kata cukai dia tinggi. Manakala cukai di negara yang Islam pula, cukai dia rendah pada berkenaan dengan kesihatan. Lepas tu kita kalau pergi ke hospital, kadang subsidi kita RM1 je. Subsidi RM1 pula. Subsidi dah dibayar, bayar RM1 je pergi ke klinik. Untuk cek dapat ubat RM1 je bayar. Betul? Lalu dulu klinik satu Malaysia RM1 bagi. RM1 kali ubat kali dapat. Tu kalau pergi ke Mesir, di Mesir negara dia dibahagi ubat swasta.
Kita kena pergi beli ubat pula. Doktor hanya cek saja. Kemudian doktor akan tulis nama ubat, kita kena pergi cari ubat pula. Kena pergi ke farmasi. Biasanya hospital akan sediakan farmasi. Itu kena bayar duit ubat tadi. Duit doktor kena bayar, duit farmasi kena bayar, tapi tetap masih murah dibandingkan negara-negara barat yang lebih mahal dan tinggi dia punya kos perubatannya. Mungkin kerana tu kot, kata Dr. Wan Suhaimi, masyarakat barat terpaksa menjaga kebersihan. Dan kita tahu zaman Renaissance, zaman tersebut zaman kegelapan bagi barat, dan zaman yang sangat teruk dan sangat kotor. Tapi mereka berlaku perubahan tadi. Kenapa? Kerana terpaksa dipegang. Itulah hukumah. Kadang-kadang kerajaan ada untuk menjaga dan juga mengawal sikap peribadi manusia ni. Kerana yang tak boleh dikawal, yang mengawalnya siapa dia? Yang mengawalnya adalah pihak kerajaan. Kerajaan yang akan kawal, maka ditinggikan cukai, menyebabkan masyarakat waktu itu terpaksa untuk mengikuti arahan tadi. Jadi terpaksa jadi elok. Jadi elok bukan kerana sifat mereka sebenarnya, kerana terpaksa jadi elok. Beza dengan Muslim. Muslim sifatnya sebenarnya dah boleh bersedia untuk jadi elok. Faham? Kalau kita tengok, jangan kita hanya tengok pada satu sudut. Lepas tu saya tak setuju kalau ada orang terlalu membanggakan sangat barat dalam bentuk tersebut. Bangga sungguh dengan barat. Balik barat je cerita. Balik daripada barat cerita. Bagus cerita tadi dengan semangat, tak ada masalah. Saya rombongan yang pergi ke Mesir, mereka akan singgah di Ruwaq Jawi, di tempat madrasah kita di Mesir dulu. Ada satu rombongan ni, bila rombongan kembara sufi bawah Ustaz Fadil, kalau kata dia bawa rombongan dia 2 bah, 3 bah, dia akan singgah di Ruwaq Jawi. Singgah di Ruwaq Jawi, kadang-kadang saya ada masa saya yang akan pergi untuk bercakap dengan rombongan tersebut, bagi ucapan sikit. Itu terakhir tu, berhenti beli buah, balik terus pergi ke airport. Itu kira tu tempat untuk panggil perhabis duit. Mamai Ruwaq Jawi tu kira nak perhabis dalam poket lah, nak bubuh sumbangan. Jadi ada sekali saya kumpul duduk dengan pakcik-pakcik yang main ni, ada datuk, ada semua lah, macam-macam orang. Saya pun bercakap lah, dia pun minta saya bercakap, saya pun bercakap. Saya kata, mesti ada yang main ke Mesir ni dah tak mau main dah ke Mesir. Sungguh, memang ada. Memang dia tak mau main dah. Dia kata, oh teruk Mesir. Dia kata, dengan jam, dengan orang dia kerja berkelahi, dengan gini-gini, semua sebut yang tak baik semua. Dengan tak jaga kebersihan, dengan ni apa semua. Dia kerja tengok tu je. Saya kata, betul ke tidak? Ada yang hangguk memang sungguh. Saya kata, mesti Switzerland lagi cantik. Sebab mereka ni kaki berjalan. Mereka pergi Switzerland, mereka pergi mana, tahun ni. Switzerland mereka cukup syok. Saya kata macam ni lah. Teruk-teruk Mesir pun disebut dalam Quran lebih daripada 40 kali, kata ulama. Switzerland tak ada sekali pun sebut. Teruk-teruk Mesir ni pun Allah Ta'ala sebut dalam Quran sampai 40. Sebahagian kata 50 kali, kata Imam Nawawi, Imam Suyuti rahimahullah. Dan Suyuti kata ada berapa belah kali. Syekh Mutawalli Sya'rawi kata hampir 50 kali disebut. Sama ada secara sarih ataupun secara tidak sarih. Saya tadi sebut. Kenapa disebut? Malaysia, negara kita yang punya lawa ataupun tak disebut pun dalam Quran. Kenapa disebut Mesir secara khusus? Kerana ada sesuatu. Maka kalau Allah memandang negara tersebut dan disebutkan dalam Al-Quranul Karim dengan sebutan namanya terus secara khas, ismu khas. Maksudnya bukan isim am. Kata ni buldan, tak, isim khas disebut. Maknanya ini something. Ada benda yang penting yang perlu disebut dan perlu dilihat oleh kita. Jangan dilihat pada sudut zahir sahaja. Karena kita yang melihat pada zahir sahaja, tak ada beza kita dengan yang tengok roti, dalam roti ada racun, tapi makan racun juga lah sekali. Hanya tengok zahir, tak tengok batinnya roti tersebut. Dan kita kena ada dua, batin dan zahir sekali. Bila saya sebut macam tu, habis daripada majlis, saya kata, orang yang baik, fikirannya yang untuk baik-baik saja. Kita ni kalau orang baik, otak kita baik, yang kita akan bawa adalah kebaikan. Kita tak akan cerita keburukan. Atau ada dua orang lelaki bertemu dengan seorang alim. Alim tadi tanya kepada dua orang lelaki daripada negeri yang sama, kamu macam mana keadaan negeri kamu? Diceritanya dengan yang buruk semua. Gini buruk, itu buruk, semua buruk. Habis tak ada elok. Ada orang macam tu. Ada seorang lagi ditanya, kamu macam mana pula negeri kamu? Negeri yang sama.
Alhamdulillah khair, boleh hidup, boleh jadi elok. InsyaAllah moga Allah Ta'ala bagi kebaikan, dan moga Allah Ta'ala makin beri kebaikan kepada negeri kami, dimakmurkan, dijaga keamanannya, nah, dan rezeki. Alhamdulillah boleh makan, Alhamdulillah boleh hidup sampai dah. Sebut yang tu. Maka Syekh kata, tengok dua orang ini menunjukkan kepada jiwa mereka. Yang mengeji itu yang dia lihat, karena mata lalat tidak akan melihat yang kebaikan. Yang dilihat hanya jifah, yang dilihat hanya bangkai, dilihat hanyalah kerosakan, kotoran. Manakala mata lebah, yang dicarinya hanyalah madu, yang dicari hanyalah bunga. Itu saja. Hatta kalau saya sebut tadi masjid ni kan, Kelulut kalau kata zaman musim tak ada bunga, ada tik rebau pun dia pergi ambil tik rebau dan dia boleh buat keluar madu. Di zaman Kelulut keluar tik rebau, dia panggil pati tik rebau. Ini termasuk sistem istihalah. Sebab proses lah. Dari proses kita tak makan tik rebau, kita makan madu. Nah, tapi madu dia rasa pahit sikit, dan tu elok katanya untuk orang sakit lelah. Kalau masa musim tak ada bunga tak apa nak jadi, tapi ada tik rebau itu, Kelulut akan pergi hurung tik rebau, dia akan bawa balik pati tik rebau. Lepas tu dia proses jadi madu kelulut. Betul, subhanallah. Maknanya jenis lebah ni, dia kalau taik pun dia tukar jadi hak baik kat orang. Tapi kalau orang hak jenis taik ni lagi hak elok pun dia tukar jadi taik. Dia tidak. Kita nak jadi yang mana? Nak jadi hak macam tu ke, nak jadi yang satu lagi? Kita macam nak buat taik je kat orang. Tu orang Melayu boleh buat taik. Perangai macam dengan tu boleh tahu. Allah. Boleh? Kerosakan di muka bumi. Jadi kalau kata tadi dah selesai kan, kita dah dapat gambaran tadi. Patut lepas ni berpada-pada dalam kita mengucapkan sesuatu. Pada-pada. Tak perlu kita nak membanding-bandingkan sangat. Jangan takut kita tersilap. Sampai kita tangkis, merendah-rendahkan, sampai tahap sangat ni merendah-rendahkan alim di tempat tersebut, seolah mereka tak bekerja. Lagi berat. Kita dah buruk sangka dengan salah seorang daripada umat baginda Nabi, dan malah dia tu mungkin wali Allah Ta'ala. Dah merendahkan dah. Dan kita membangga-banggakan pula golongan yang tidak sepatutnya kita banggakan. Tapi contoh kena ambil. Bukan saya maksudkan tadi kita tak boleh ambil contoh. Kena ambil contoh tu. Jangan sampai kerajaan ambil contoh. Kalau kerajaan ambil contoh, dia kisahkan dia mau naik cukai, teruk kita. Kenapa kerajaan tak boleh buat macam negara barat di Eropah apa semua? Tengok kerajaan kata boleh, kita buat. Tak apa. Kita buat naik cukai siapa ni, tapi tak jadi juga. Walaupun tulis dekat papan do not litter kan? Jangan buat sampah, jangan buang sampah merata-rata. Kalau buang sampah merata-rata kena denda 10,000. Buang juga. Sebenarnya bukan dia takut tu. Kita nak latih umat ni bukan bagi takut dengan ancaman-ancaman tadi. Bagi dia ada kesedaran dengan diri dia bahawa dia adalah hamba Allah Ta'ala. Itu dulu. Hifzul bi'ah ni, penjagaan suasana dan persekitaran ni akan berlaku ketika mana orang tadi ada kesedaran. Itu saja. Tak ada kesedaran, buatlah macam mana pun. Dan bila mana ada hilang sangat dah kesedaran tadi, maka waktu itulah akan digunakan undang-undang. Maka waktu tersebut, maka kita dah dapat nilai macam mana umat tadi. Masyarakat tersebut, kalau kata dipegang mereka dengan undang-undang semata-mata, bukan dengan kesedaran, maka dia adalah umat yang rosak sebenarnya. Tapi kalau umat ni yang boleh dibina dengan kesedaran, tanpa undang-undang menekan mereka, maka dia umat yang qabil lit taghyir. Umat yang boleh menerima perubahan. InsyaAllah. Tamam. Ini kerana muka bumi tidak dijadikan melainkan untuk tauhid dan ketaatan. Kerana bumi dijadikan untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksiat dan kerosakan yang dilakukan oleh golongan munafik adalah mereka menyeru secara bersembunyi. Ini maksiat mereka. Apa kerosakan mereka lakukan? Mereka menyeru secara sembunyi agar melakukan pendustaan kepada baginda Nabi SAW, serta melemparkan syubhat-syubhat bagi menghalang dakwah baginda Nabi SAW, dan berterusan sampai sekarang. Maka siapa yang akan mempertahankan perkara tersebut? Warasul anbiya, para pewaris Nabi lah yang akan meneruskan perjuangan tersebut. Mereka juga melakukan perjanjian serta kerjasama dengan golongan musyrikin bagi menentang golongan muslimin dengan segenap sudut. Yang mereka lakukan perancangan-perancangan yang licik yang mereka lakukan
Moga Allah Ta'ala gagalkan dan hancurkan mereka. Amin ya rabbal alamin. Dan kemudian firman Allah, fil ardi la tufsidu fil ardi. Kenapa fil ardi? Maka firman Allah fil ardi menunjukkan kepada kita bahawa kerosakan walau bagaimana sempit sekalipun, ianya pasti akan melebihi hadnya. Dia akan lebih had. Sebab tu bila sebut wa idza qila lahum, dikata kepada siapa ni? Munafik yang duduk di mana? Duduk di Madinah. Allah Ta'ala pesan kepada dia, la tufsidu fil ardi. Allah Ta'ala tak kata la tufsidu fil Madinah. Tak kata di Madinah saja, dah. La tufsidu fil ard. Kenapa? Kerana kerosakan ini sudah pasti akan melampaui had negeri, had negara. Mula kamu buat di satu tempat, dia akan bertebaran ke seluruh dunia. Kerana itu disebut terus dengan mubalaghah. La tufsidu fil ard. Nah, jangan kamu merosakkan muka bumi Allah Ta'ala, karena kerosakan ini pasti akan meluah. Ini kerana golongan munafik dalam ayat ini tinggal di Madinah Al-Munawwarah, namun Allah Ta'ala melarang mereka daripada melakukan kerosakan di muka bumi seluruhnya. Kenapa? Karena pasti kerosakan tadi akan bertebaran. Kemudian apa kata mereka? Qalu, baru masuk ayat. Qalu, kata mereka itu, innama nahnu muslihun. Nah, innama nahnu muslihun. Jadi bila mereka kata hanya kami itu, hanya kami ini berbuat maslahah. Nah, jadi dalam tu disebut ya muslihah kan? Ada ya kan? Ada ya kan? Tak, yang tepatnya maslahah. Ni di tahqiq dah. Di tahqiq dalam kitab ni baguslah. Bukan muslihah. Sebab dia muslihun maksudnya yang sesuai daripada maslahah. Jadi kami ini hanya melakukan maslahah sekalian dan tiada kami berbuat fasad. Kami ini hanya melakukan maslahah saja. Jadi perkataan munafik ini merupakan apa dia? Bentuk penolakan yang mubalaghah kepada nasih. Bila penasihat menasihati dia, terus dia balas balik. Dia kata apa? Qalu innama nahnu muslihun. Dan kemudian dia guna apa pula? Dia guna yang pertama adatul hasr wal qasr. Adatul has dalam nahwu, qasr dalam balaghah. Innama. Inna bila masuk ma saja maknanya hasr. Maksudnya dia sesungguh-sungguhnya tak ada yang lain dah. Melainkan kami ini melakukan muslihun. Nahnu muslihun. Maksudnya kami ini adalah kelompok yang berbuat maslahah. Yang pertama diguna adatul has. Innama. Untuk takkid. Kata memang sungguh mereka ni nak buat baik. Yang kedua digunakan dengan jumlah ismiyah. Nahnu muslihun. Ada mubtada, ada khabar. Menunjukkan kata apa? Menunjukkan kepada benar berlaku perkara tersebut. Nah, istimrarnya perkara tadi. Kerana diguna jumlah ismiyah. Cuba tengok perkataan mereka jawab pun. Nak pilih perkataan nak bagi tahu tu digunakan dengan perkataan yang kuat. Tapi dia persilap. Dia perlawan dengan siapa lagi? Perlawan dengan Allah. Allah balas balik lagi teruk pada tu. Allah Ta'ala kata apa? Saya kita baca. Nah, cuba tengok di sini kata perkataan munafikin ini adalah merupakan bentuk penolakan yang melampau, yang maksudnya sebagai penguat bahawa tidak sepatutnya berbicara sedemikian kepada mereka kerana mereka hanya inginkan islah dan kebaikan. Jadi kuatnya sangkaan mereka tersebut bahawa hakikatnya mereka ingin kebaikan diungkapkan dengan menyebut innama yang merupakan adatul hasr wal qasr. Nah, serta jumlah ismiyah nahnu muslihun. Maka kebaikan yang maksudnya ianya berterusan. Maksudnya bila sebut nahnu muslihun dengan jumlah ismiyah dengan makna istimrar, dengan makna berterusan kebaikan yang mereka ingin lakukan tadi. Kenapa jadi macam itu? Kenapa sampai gelap hati sampai bila dah buat kerosakan, ditegur oleh Allah dan Rasul pun masih lagi sebut innama nahnu muslihun? Nah, liqubhi sarairihim, karena buruknya dalaman mereka. Sampai tak nampak yang buruk tu buruk dan yang baik tu baik. Malah mereka nampak sebaliknya. Yang buruk itu baik, yang baik itu buruk. Hadi jahatnya mereka. Liqubhi sarairihim, kata ulama. Karena buruknya dalaman mereka. Na'udzubillahi min zalik. Kalau Allah Ta'ala tukarkan sarair, sir dalam hati kita ni menjadi sedemikian. Munafik ini berat tuan-tuan. Kedudukan nifak ini berat betul-betul. Sebab tu dalam ayat ni ditambih, dipesan oleh Allah Ta'ala dengan pesanan yang berat. Itu ambil perhatian betul-betul.
Dan sebab tu kita diminta doa dengan doa dia, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna jitinabah. Ya Allah, tunjukkan kami yang benar itu benar. Kenapa dia baca doa itu? Imam Ghazali suruh kita baca doa itu. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah, dan rezekikan kami mengikutinya. Bukan minta tahu saja, ikut sekali. Tak tahu apa. Allahumma arinal haqqa haqqan, dekat tu je. Tak. Warzuqna tiba'ah, maka mengikuti jalan kebenaran ni rezeki Allah Ta'ala. Rezeki sebenarnya. Bukan semua orang boleh ikut. Kemudian apa dia? Wa arinal batila batilan, dan tunjukkan kami yang batil itu batil. Karena yang berlaku sekarang apa dia? Yang hak kita rasa batil, yang batil kita rasa hak. Kenapa jadi macam tu? Liqubhi sarairina, karena buruknya dalaman kita. Auzubillah min dzalik. Lepas tu kena ada guru pembimbing. Kena cari para guru, para masyayikh. Kena ada wirid, kena ada selawat kepada baginda Nabi SAW. Kerana inilah yang akan membersihkan dalaman kita daripada yang kotor-kotor tersebut. Tamam? Baik. Kemudian masuk ayat yang seterusnya. Dah habis satu. Maka Allah Ta'ala menyebut menolak kepada mereka tersebut. Ayat yang ke-12, firman-Nya menolak atas mereka itu. Bila mereka jawab kata apa? Hanya kami ini berbuat maslahah sekalian dan tiada kami berbuat fasad. Innama nahnu muslihun. Sungguh kami ni hanya adalah orang-orang yang inginkan muslihun, inginkan maslahat. Maka firman-Nya menolak atas mereka itu. Maka Allah menolak apa yang mereka jawab tadi dengan penolakan yang luar biasa. Disebut apa oleh Allah Ta'ala? Ala innahum humul mufsiduna. Tengok dalam ayat ni, saya sebut sini, Al-Imam As-Sawi rahimahullah mengatakan bahawa Allah Ta'ala menolak dakwaan mereka dengan mengatakan innama nahnu muslihun. Mereka guna dua takkid, kata mereka ni buat baik. Yang pertama innama, yang kedua nahnu muslihun. Jumlah ismiyah. Allah tolak dengan 4 tu. Dengan 4 takkidat, 4 penguat yang kata tak hampa pembohong. Apa dia? Yang pertama ala litanbih. Yang pertama. Ini ala adalah adatut tanbih, sebagai tanbih ataupun peringatan, perhatian. Yang kedua, innahum. Inna. Inna. Ala masuk dengan inna pula, 2. Kemudian hum yang kedua. Innahum humu. Hum yang kedua apa dia dipanggil dhamirul fasl. Dhamir fasl. La mahalla laha min al-i'rab. Dhamir fasl la mahalla lahu min al-i'rab. Dia tidak ada mahal dalam i'rab. Al-mufsidun. Ini khabar. Khabar bagi inna. Innahum humul mufsidun. Mufsidun khabar yang dalam bentuk apa khabar ni? Khabar dia bentuk ma'rifah. Al-mufsidun. Ini semua penguat. Ala, inna, hum, mufsidun. Al-mufsidun. 4 penguat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah juga gunakan dalam bentuk jumlah ismiyah. Innahum humul mufsidun. Maksudnya apa dia? Kerosakan kamu kata kamu islah dan berterusan dengan gunakan jumlah ismiyah, aku juga sebut yang sama. Humul mufsidun. Maksudnya kamu memang perosak pun dan berterusan kerosakan kamu. Pak. Itu penting nahu. Penting kena tahu nahu untuk baca kitab tafsir. Kalau tidak kita baca saja. Ala innahum humul mufsidun. Ketahui olehmu bahawa mereka itulah yang berbuat fasad sekalian dengan menegah orang daripada beriman. Itu ya. Kalau tak tahu nahu, maka kita akan kata tolak apa? Allah Ta'ala tolak apa kalam ni apa ni? Sebab tu penting nahu. Nahu penting. Al-Imam Al-Razi rahimahullah ta'ala kata ketika mensyarahkan tafsir surah Al-Fatihah, kata beliau antara dalil wajib mengaji nahu ni, kata dia dalil kena mengaji nahu, bukan wajib lah. Kena mengaji nahu. Wajib kifai. Ya, fardu kifayah kepada orang yang mengaji. Tapi bila dia dah masuk dalam bidang ini, wajib bagi dia untuk dia mengaji. Fardu ain bagi dia untuk dia mempelajari dan menguasai betul-betul nahu. Ala innahum Imam Razi kata buktinya daripada bismillahirrahmanirrahim. Karena bismillahirrahmanirrahim ada ba tadi huruf.
Bismi, isim, ada isim. Dia ada huruf, dia ada isim. Dan huruf jar dengan majrur, dia mesti ada ta'alluq. Dia ta'alluq dengan apa? Dia ta'alluq dengan fi'il sebelumnya. Maka kena tahu fi'il. Fi'il apa dia? Isim apa dia? Huruf apa dia? Maka ketiga-tiga ni dibincang dalam nahwu. Ana al-kalam huwa lafzul murakkabul mufidu bil wad'i wa aqsamuhu thalathatun ismun. Nah, kemudian fi'lun dengan harf. Ja'a li ma'na. Nah, jadi ada tiga. Tiga ni kena mengaji, dan awal disebut oleh Allah Ta'ala dalam Quran, Bismillahirrahmanirrahim, seolah-olah isyarat kepada kena faham tentang perkara tersebut. Kalau tak faham, macam mana kamu nak masuk dalam perbincangan? Itu penting untuk kita reti benda tadi. Jadi sebutlah ala innahum hubul mufsidun. Di dalil kata ini kalamullah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kalam Allah Ta'ala. Yang Allah Ta'ala menolak mereka tadi dengan ucapan yang ringkas tapi padat, dengan ada 4 penolakan dalam tu. Nah, ada 4 penolakan. Kita faham yang tu elok, insya-Allah khair. Cuma ulama khilaf ala ini adakah basitah ataupun murakkabah. Basitah maknanya tunggal, dia tak berpecah, ataupun dia ni asli hakikatnya tersusun daripada beberapa juzuk. Bagi basitah dalam kitab. Ala ni basitah kan murakkabah? Yang tahqiq kata Imam Sawi, basitah. Basitah maknanya apa dia? Maksudnya tunggal. Ala tu adalah satu perkataan, satu kalimah. Sebagai ulama kata murakkabah min a, yakni hamzatu istifham inkar dengan la nafiyah, yang gabungan dua ni jadi tahqiq, kata Imam Al-Baydawi rahimahullahu taala. Dan yang kuatnya kata Imam Sawi at-tahqiq, yang kuat ala adalah satu perkataan, bukan dua gabungan ala. Nah, hamzah istifham ataupun istifham inkari dengan masuknya la nafiyah. Tak, sebaliknya ala itu adalah satu perkataan yang mana hurufnya huruf apa? At-tanbih. Nah, huruf tanbih untuk peringatan agar orang tidak melakukan kerosakan di muka bumi. Walakin la yash'urun, dan tetapi tiada sedar mereka itu. Dan inilah keburukan yang lebih berat kepada munafik ini, karena mereka tak sedar mereka munafik. Ini berat. Nah, ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun, tapi mereka tidak sedar. Karena ada munafik yang mereka sedar mereka munafik, dan ada yang menjadi munafik dan nifak dalam keadaan mereka tidak sedar mereka nifak. Ada orang yang sedar jelas-jelas dia membawa sifat tersebut, nah, yang merosakkan umat, dan dia tahu dia bawa dia rosak. Dan ada orang dia anggap yang dia bawa ni adalah kebaikan, walaupun terpaksa dia berperang dengan orang kampung ni. Nah, dia rasa ni kebaikan. Dia sanggup pergi ke masjid seorang-seorang dia, orang tak apa. Dia sanggup berkelahi habis dengan orang kampung hanya kerana pandangan dia seorang saja. Nah, padahal kalau dia mengaji, batu kata an-nas a'da'u lima jahilu. Seorang ni akan jadi musuh dengan apa yang dia jahil. Jahil. Karena jahil yang menjadikan dia jadi musuh dengan orang. Kalau dia alim, dia tak akan jadi macam tu. Karena selagi mana kita luas, idza tasa'al ufuq, lagi luas ufuk kita, lagi sempit kita akan menyalahkan orang. Karena kita lagi luas pandangan kita. Tapi kalau kita sempit, kita akan cepat menyalahkan orang. Karena yang kita nampak dalam lorong kita tu saja. Kita tak nampak hal luas lagi. Tak nampak kiri kanan. Kita nampak ada dalam lorong kita. Itu kita menyalah orang habis semua. Tapi kalau kita luas ufuk kita, kita tidak akan banyak menyalahkan dan menidakkan orang lain. Malah kita akan salamatus sadri, dan juga kita akan berlapang dada, toleransi dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah minggu depan kita akan sambung wa idza qila lahum aminu kama amanan nas. Doalah moga hasyiah yang kita buat ni berjalan dengan baik, insya-Allah. Moga-moga dari manfaat untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.